Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rakan saya akan menerangkan atau memperkenalkan satu software yang sesuai digunakan dalam PDP, pengajaran dan pembelajaran yang interaktif lah. Okey, jadi kami akan menerangkan tentang software Mentimeter dan juga kita akan buat satu demonstrasi untuk mengenal pasti dan juga untuk tahu kegunaan setiap feature tersebut. Okey, untuk ahli kumpulan, saya Siti Hajar binti Abdul Razak dan juga rakan saya Nur Izzah binti Azan. Okey, bagi pengenalan Mentimeter. Apa itu Mentimeter? Mentimeter ni adalah satu present atau software dalam pembentangan interaktif yang berasaskan digital yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses PDPC. Dan juga Mentimeter ni menyediakan pelbagai fungsi seperti multiple choice, word cloud, open-ended, skills dan ranking. Dan juga Mentimeter menyokong pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar di mana pelajar ni terlibat secara aktif dalam PDPC melalui interaksi digital. Dalam Mentimeter ni juga pelajar bukan sahaja dapat mendengar penerangan guru, malah dia boleh juga turut menyumbang idea, membuat pilihan dan memberi pandangan secara terbuka. Dan juga Mentimeter ni juga adalah satu alat pedagogi digital yang efektif dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif dan menyeronokkan lah, yang sesuai dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep teori. Konsep teori ni adalah teori yang digunakan dalam Mentimeter tu. Ada banyak, tapi antaranya yang pertama teori konstruktivisme yang diperkenalkan oleh John Piaget dan Lev Vygotsky. Dalam teori konstruktivisme ni, pelajar boleh membina pengetahuan sendiri melalui pengalaman, interaksi dan idea sedia ada dan bukan hanya menerima maklumat daripada guru. Okey, maksudnya dalam software Mentimeter ni membolehkan pelajar memberi idea sendiri. Iaitu dalam features Mentimeter ni ada word cloud dan juga boleh menghuraikan jawapan, dan juga dalam features Mentimeter juga ada open ended dan juga boleh melihat dan membandingkan jawapan rakan. Hal ini menunjukkan proses ni boleh membina pengetahuan secara aktif yang selari dengan teori konstruktivisme. Okey, seterusnya adalah teori behaviorism yang diperkenalkan oleh Bruce Frederick Skinner. Okey, jadi macam mana teori ni berlaku dalam Mentimeter adalah dalam Mentimeter ni guru ni boleh beri soalan. Jadi soalan tu adalah stimulus dan juga pelajar boleh menjawab soalan melalui multiple choice, iaitu the features yang dalam Mentimeter ni lah, multiple choice ataupun quiz response. Jadi pembelajaran ni berlaku secara langsung melalui interaksi cepat dan pelajar lebih fokus kerana mereka ni perlu memberi respon segera. Okey, seterusnya saya akan melaksanakan demonstrasi. Okey, bagi Mentimeter boleh search Mentimeter dekat Google dan juga pergi kepada website Mentimeter. Okey, ini adalah interface Mentimeter yang akan keluar lah. Okey, jadi boleh sign up ataupun login menggunakan beberapa ni lah, Google ada, Microsoft, Facebook, work email pun boleh. Jadi kita kalau pilih Google dia akan keluar Google lah. Okey, jadi kat sini dia akan keluar kita punya ni lah account lah. Kat sini ada home, my presentation, share with me, new Menti. Kat sini Menti ni dia ada new quiz dan juga kita boleh buat survey dan ada import presentation. Dekat sini dia ada beberapa plan. Mentimeter ni ada beberapa plan yang kita boleh subscribe ataupun kita boleh langgan. Terusnya saya akan menerangkan tentang features yang agak popular dalam Mentimeter yang boleh digunakan dalam PDPC. Beberapa features kat sini, multiple choice, word cloud, open-ended, skills, ranking. Ini adalah bahagian interactive question. Maksudnya guru boleh membina soalan berdasarkan features ni lah. Okay, seterusnya ada quiz competition dan juga content slide dan integration. Okay, saya akan tunjukkan untuk multiple choice. Okay, bagi multiple choice, guru boleh menulis soalan dekat sini pada bahagian ni dan juga tulis pilihan jawapan pada bahagian ini. Saya akan tunjukkan preview untuk paparan partisipan dan juga paparan slide yang akan dipresentkan. Untuk paparan multiple choice ni, okay, partisipan boleh pilih, dia akan ada keluar dekat dia punya screen tu pilihan jawapan. Okay, apabila
partisipan tekan pilihan jawapan, contoh bersihkan daripada najis hadas. Bila submit, dia akan keluar pada slide ni dia punya jawapan. Maksudnya ada quiz, ada live interaction, ada live quiz kat sini. Okay, itu untuk multiple choice. Next adalah ranking. Untuk ranking pula, soalan boleh dituliskan seperti ni, dan juga soalan untuk ranking ni boleh secara turutan. Maksudnya soalan tu seperti ni contoh dia. Contohnya adalah susun langkah wuduk dengan betul. Jadi pengguna partisipan dia boleh susun. Contoh yang pertama adalah niat. Kedua basuh muka, ketiga basuh tangan, kepala, kaki dan submit, dan jawapan akan keluar secara live. Macam ni. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan features yang lain. Dipersilakan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan features yang lain yang ada disediakan dalam Mentimeter. Okey, kalau kita tengok slide yang seterusnya ialah berkaitan dengan Q&A. Okey, untuk Q&A ni guru-guru ataupun pengguna boleh sediakan soalan, tulis soalan, and then tengoklah macam mana jawapan pelajar. Jadi saya akan tunjukkan macam mana preview. Okey, sebagai contohnya untuk Q&A ni, dia sebenarnya boleh digunakan untuk bagi feedback secara segera. Maksudnya selepas guru-guru mengajar kan, macam mana cikgu nak tengok kefahaman pelajar, di mana tempat yang mereka masih keliru. Jadi bolehlah buat slide ni untuk pelajar submit dia punya soalan dia. Okay, seterusnya ialah 100 point. Okay, sebenarnya feature 100 point ni digunakan oleh guru ataupun pengguna untuk melihat bagaimana peserta memberi nilai kepada suatu pilihan jawapan. Sebagai contohnya, saya bukakan preview. Okey, contoh soalan ialah agihkan 100 markah kepada faktor kebersihan berikut. Okey, mungkin ada banyaklah pilihan jawapan ni. Mereka kena bahagikan berapa persen sehingga cukup total jadi 100. Sebagai contohnya, peserta tu dia fikir 100 tu adalah nilai untuk kebersihan, memang 100 je. Okay, dia boleh submit and dia tengok markah kat sini memang kebersihan diri je lah. Jadi dia tak boleh pilih jawapan yang lain. Okay, tapi di bahagian quiz competition kita ada feature select answer. Jadi kalau cikgu-cikgu ataupun pengguna pilih select answer ni, dia macam ni lah. Lebih kurang buat satu soalan kat sini and then this is pilihan jawapan. Jadi boleh juga nak pilih nak letak music background ke, masukkan gambar dan sebagainya, tapi saya terus kepada preview. Okey, untuk competition ni, quiz competition ni pelajar boleh masukkan nama sebagai contohnya. Nama Izzah. Kemudian join quiz. Terusnya boleh tekan start quiz. Okey, tunggu dalam 5 saat untuk jawab soalan secara cepat lah. Terapkan rukun wuduk. Okay, pelajar boleh pilih lah rukun wuduk ada berapa. Contoh jawab 6 kan. Okay, dia terus dapat jawapan tu. Okay, rukun wuduk adalah 6. Betul lah jawapan dia. Jadi itu sahaja untuk bahagian competition. Dan seterusnya ialah features untuk kalau cikgu-cikgu ataupun pengguna nak buat satu slide yang simple, boleh tekan di bahagian content slide, boleh pilih teks, boleh pilih di bahagian teks untuk masukkan apa-apa title, ataupun nak masukkan video boleh tekan di bahagian video, nak masukkan gambar boleh tekan di bahagian gambar. Dan macam mana untuk pelajar akses, cikgu-cikgu boleh masukkan instruction, boleh tekan di instruction ni lah. Jadi pelajar-pelajar ataupun mana-mana peserta yang scan QR ni ataupun masukkan nombor kod ni, mereka pun bolehlah akses kepada slide ini. Sama ada menjadi peserta ataupun untuk sama-sama tengok macam mana slide ni bergerak. Okey, seterusnya di bahagian integration pula merupakan software yang juga collab dengan Mentimeter, tapi saya rasa saya tak perlu tunjuk sebab ini termasuk dalam plan yang berbayar. Jadi itu sahaja sebenarnya berkaitan dengan software Mentimeter.
Jadi saya akan teruskan dengan membuat kesimpulan lah untuk software Mentimeter ni. Jadi dapat disimpulkan bahawa software Mentimeter ni merupakan satu alat perbentangan moden yang sangat interaktif yang sesuai digunakan bagi pelajaran abad ke-21. Dan seterusnya dia dapat membantu meningkatkan perhatian dan juga penyertaan audiens yakni pelajar sebab dia sangat interaktif. Dan seterusnya ia merupakan satu aplikasi atau software yang sangat mudah digunakan dan serta sesuai untuk guru, pelajar dan organisasi sama ada daripada peringkat sekolah rendah sampailah ke universiti. Ataupun dengan kata lain sangat mesra pengguna dan akhir sekali ia boleh menjadikan satu dengan menggunakan Mentimeter ni satu bentangan tu dapat dilaksanakan dengan lebih menarik, berkesan dan menyeronokkan. Itu sahaja pembintangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.